Okey, tajuk kita hari ini iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung tingkatan 4. Kebarangkalian peristiwa bergabung. Awak dah belajar tajuk kebarangkalian masa tingkatan 2 kan? Kebarangkalian peristiwa tidak bergabung. Maksudnya satu kali satu peristiwa sahaja yang berlaku. Untuk tingkatan 4 ni kita akan terus pergi kepada peristiwa bergabung. Maksudnya berlaku 2 peristiwa dalam satu masa. Okey. So kita revision baliklah yang sebelum ni apa dia kebarangkalian. Kebarangkalian adalah proses menentukan kemungkinan peluang atau kemungkinan bagi suatu peristiwa yang akan berlaku. Okey, peristiwa yang akan berlaku ni dia terdiri daripada beberapa kemungkinan. Okey, iaitu kalau jika kebarangkalian kosong. Okey, ni revision balik apa yang awak dah belajar sebelum tu kan. Okey, jika kebarangkalian ni kosong, maka peristiwa itu adalah mustahil berlaku kan? Betul? Betul ke tak ni kelas? Betul tak? Cuba bersuara sikit. Ya. Okey. Okey, ya. Kenapa mic rosak ke masing-masing ni senyap je pagi-pagi ni? Baru celak mata daripada tidur ke? Okey, kena segar sikit pagi mandi awal. Ali Hussein ni selalu masuk lambat. Okey, kosong. Okey, dan 1/2 ni dia mempunyai kemungkinan yang sama. Okey, kita kalau yang 1/2 ni kita suka sikit nak buat keputusan kerana dia punya kemungkinan mungkin berlaku atau mungkin tidak akan berlaku perkara itu. Maksud dia punya kemungkinan tu adalah sama. Okey, yang satu ni kebarangkalian berlaku adalah pasti. Maksudnya dia pasti akan berlaku. Okey, bila satu, kebarangkalian dia satu bermaksud peristiwa tu akan pasti akan berlaku. Jika kosong mustahil berlaku dan kebarangkalian ni nilai dia antara 0 hingga 1 nilai dia. Okey, jika dia menghampiri 0 dia adalah kecil kemungkinan. Maksudnya kemungkinan tidak akan berlaku tu ada. Tapi tidak mustahil dia akan berlaku juga. Okey. Kemungkinan besar. Maksudnya berdasarkan kebarangkalian ni kita boleh buat keputusan. Kita boleh buat sesuatu keputusan berdasarkan nilai kebarangkalian. Okay, selepas dibuat beberapa uji kaji atau eksperimen. Okay, dan seterusnya kebarangkalian peristiwa bergabung. Okay, dia ada 2. Okay, P dan A, P dan B. Okay, maksudnya peristiwa A dan peristiwa B berlaku. Dia adalah dalam bentuk intersect. Okay, kalau ikut perwakilan set dalam bentuk set. Kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian ni formula ya. Formula lah, saya jelaskan terus. Okay, lepas kebarangkalian A atau B. Sekiranya atau dia perwakilan set dia union. Okay, kesatuan. So dia punya formula dia kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B sekiranya atau maksudnya sama ada kebarangkalian A atau kebarangkalian B berlaku. So formula dia kebarangkalian A tambah dengan kebarangkalian B. Yang ni awak kena take note lah. Okay, take note sikit dia punya formula ya. Kalau dan darab, jika atau tambah. Okay. Ini just introduction kepada barangkalian. So sekarang ni kita pergi kepada okay. Seterusnya kita pergi kepada peristiwa bergabung. Okay, peristiwa bergabung. Kita nak masuk kepada peristiwa bergabung ya. Peristiwa bergabung ialah gabungan 2 atau lebih peristiwa dalam satu kesudahan. Sebagai contoh, kesudahan yang mungkin bagi 2 orang murid bermain gunting batu kertas. Okey, kita tengok kat sini ya. Permainan gunting batu kertas. Pernah dengar tak permainan ini?
Kan osom. Gunting, batu, kertas. Okay, adalah. So kebarangkalian yang berlaku, kita tengok kat sini lah. Okay. Maksudnya ada 2 orang pelajar. Kalau peristiwa bergabung ni dia melibatkan 2 peristiwa. Okay, maksudnya peristiwa murid A dan juga peristiwa murid B. Okay, peristiwa murid A, peristiwa murid B. Maksudnya dia ada 2 peristiwa yang berlaku di situ. Okay, so kita tengok untuk permainan batu gunting, gunting batu dan kertas ni. Okay, peristiwa A, murid A, okay, murid A mungkin akan murid A mungkin akan peristiwa A, murid A akan buat isyarat gunting. Pernah main kan permainan ni, gunting batu kertas kan? Okay, murid A mungkin membuat isyarat gunting. Okay, ataupun mungkin juga dia akan membuat isyarat batu. Okay, gunting, batu. Ataupun mungkin juga murid A tu membuat isyarat kertas. Ini permainan gunting dan batu dan kertas. So kita ini dah dinamakan sebagai kebarangkalian. Okay, mungkin murid A akan membuat isyarat gunting, batu atau kertas. So ada 3 kemungkinan di situ. Okay, itu peristiwa pertama. Okay, kita tengok pula peristiwa kedua, murid B. Okay, murid B mungkin akan membuat isyarat gunting juga, ataupun mungkin dia akan buat isyarat batu ataupun kertas. So ini adalah kemungkinan yang akan dilakukan oleh isyarat yang akan diberikan oleh murid pertama dan murid kedua. Maksudnya ada 2 peristiwa kat situ. Itu dinamakan sebagai peristiwa bergabung. Okay, peristiwa bergabung. Okay, murid B. Okay, so kita tengok lagi kemungkinan juga berlaku seperti ini. Okay, gunting, batu, kertas. Gunting, batu, kertas. So ini adalah kemungkinan yang akan berlaku, iaitu hasil yang kita akan dapat, hasil kesudahan ataupun ruang sampel yang akan kita perolehi daripada permainan ini. Yang pertama adalah gunting dan gunting. Mungkin murid A mengeluarkan isyarat gunting dan murid B juga memberikan isyarat gunting juga. Okay, so serilah. Kan, betul? Okay, ataupun mungkin juga murid A memberi isyarat gunting, murid B memberi isyarat batu. So kalau gunting dengan batu, mana yang menang? Mana yang menang? Gunting dengan batu. Agak-agak apa yang menang? Batu. Betul. Ya, betul Batu yang akan menang sebab gunting tak boleh nak potong batu. Tapi batu boleh hentak gunting tu sampai pecah kan. So batu benar. Okey, ataupun mungkin juga murid A gunting dan murid B kertas. So salah lah, kalah lah ya. Kalau kes macam ni, ni seri, yang ni kalah, ni menang lah. Okey, macam tu. Okey, itulah hasil dia. Ini adalah ruang sampel yang akan kita perolehi, ataupun mungkin akan dapat batu dengan gunting, ataupun batu dan batu, ataupun batu dan kertas. Atau mungkin kita akan dapat, mungkin murid A akan keluarkan kertas dan murid B gunting, ataupun murid A kertas, murid B batu. Okay, ini adalah kesudahan. Ini semua ni adalah ruang sampel ya, ruang sampel bagi dua peristiwa ini. Okay, so 2 peristiwa yang bergabung. Okay, so awak kena kira lah ada berapa ruang sampel. Okay, ini ada berapa ruang sampel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, 9. Okay, atau apa awak kira lah. Okay, 3 darab dengan 3. Jadi 9. So 3 kemungkinan darab dengan 3 kemungkinan, so akan dapat 9 kemungkinan bila melibatkan 2 peristiwa.
Okay, peristiwa bergabung. Okay, boleh faham tak kelas untuk dapatkan untuk fahamkan apa dia peristiwa bergabung. Maksudnya ada dua peristiwa, maksudnya peristiwa murid A dan juga peristiwa murid B. Okay, kalau sebelum ni awak belajar satu sahaja peristiwa yang akan berlaku. Okay, seterusnya. Tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung berikut. Okay. 5 keping kad berlabel dengan huruf tekun dimasukkan dalam sebuah kotak. Okay. 2 keping kad dikeluarkan daripada kotak secara rawak satu demi satu tanpa pemulangan. Okey, ini melibatkan peristiwa bersandar dan tidak bersandar juga ni. Okey. Ini contoh contoh sahaja untuk peristiwa dua peristiwa bergabung. Okey, so kita nak tengok. Okey, dalam kotak tu ada 5 kad 5 kad. TEKUN. Okey, TEKUN. Okey, ni kita nak tengok peristiwa bergabung. Okey, peristiwa yang bergabung tu macam mana? Okey, maksudnya 2 keping kad dikeluarkan. 2 keping. Kalau peristiwa tidak bergabung, 1 keping sahaja dikeluarkan. Okey, satu sahaja kad yang dikeluarkan. Okey, tapi untuk peristiwa bergabung dia melibatkan 2 kad. 2 kad dikeluarkan daripada kotak tersebut. Okey, ada 2 peristiwa. Itu kad pertama dan kad kedua. Okey, tapi untuk kes ini dia ada satu lagi syarat iaitu dikeluarkan satu demi tanpa pemulangan. Okey, tidak dipulangkan. Kita keluarkan kad yang pertama, so tidak dipulangkan semula. Okey, nanti kita tengok apakah beza antara pemulangan kad dan tidak dipulangkan semula kad tersebut. Okey, kotak. Dalam kotak ni ada 5 huruf T, E, K, U, N. Okey, ini jauh sikit sebab tak muat saya letak je kat situ. Okey, so ada. Ni ambilan yang pertama. Okey, ambilan pertama kita akan dapat T, E sama ada T, sama ada E, K, U, N. Okay, ini kebarangkalian namanya bukan kita keluarkan kelima-lima kad tu, tak. Kita hanya keluarkan satu, tapi kita tak satu sebab oleh kerana diambil secara rawak, so kita tak sure, kita tak pasti kad mana yang keluar. So kita andaikan sekiranya kad T yang keluar dahulu, okay, yang dikeluarkan. Sekiranya kad yang dikeluarkan yang pertama ni adalah T, so apa lagi kad yang tinggal kat dalam ni? Okay, so kita maksudnya kita akan ambil kad yang kedua pula. Okay, kad yang kedua E, K, U, N. T ada lagi tak T? T of course lah tak ada dah sebab kita dah keluarkan sekali dan tidak dipulangkan. Okay, dalam kad ni, dalam kotak tu hanya ada 5 kad sahaja. Okay, kita dah keluarkan T, so mustahil ada T lagi kan sebab T hanya ada satu sahaja. So yang tinggal adalah E, K, U, N. Okay, di dalam kotak ini. Okay, sekiranya kad E yang dikeluarkan, so yang tinggalnya T, K, U dan N sahaja yang dikeluarkan. Okay, boleh faham tak kelas? Okay, sekiranya satu kad E dikeluarkan, so yang akan tinggal T, K, U. Okay, kemungkinan bila kita dah ambil satu kad E, maksudnya kad yang tinggal ni adalah T, K, U. Sama ada T, sama ada K, U atau N. Okay, inilah dipanggilkan sebagai kebarangkalian. So kita tak pasti ya. Kita just nak buat eksperimen dahulu. Okay, sekiranya U yang dikeluarkan, yang ditinggal kat dalam ni adalah T, E, K dan juga N. Okay, U dah keluarkan kan. Sekiranya N yang dikeluarkan, so kebarangkalian dia yang tinggal T, E, K dan juga U yang ada kat dalam kotak tersebut. Okey, sekiranya K yang dikeluarkan, yang tinggal yang ada dalam kotak ni T, E, U, N. Okey, boleh faham tak? So daripada sini gambar rajah pokok ni kita boleh buat kesudahan lah.
Okey, dia akan dapatlah hasilnya TE. Ni ruang sampel dia. Okey, penting ya. Awak penting sebab dalam barang kalian ni ruang sampel paling penting. Okey. So apa-apa mula-mula kita perlu cari ruang sampel dahulu. Sebelum kita mencari nilai ke barang kalian, awak perlu cari dahulu ruang sampel. Okey, so ini adalah ruang sampel bagi eksperimen inilah. Okey. Maksudnya ruang sampelnya ada TE. TK, TU, TN. So kita tak tahu yang mana satu yang akan berlaku. Ya, so kita andaikan sahajalah, kita buat ujian lah, uji kaji. Okay, ini kad pertama dia T, kad kedua E. Okay, kad pertama T, kad kedua K. Ini kebarang kalian yang akan berlaku. Okay, faham tak kelas? Ada soalan? Untuk tajuk ni. Saya tulis ni, peristiwa bersandar. Okay, kenapa peristiwa bersandar? Kerana dia akan tanpa ulangan dia akan efek kepada bilangan. Bilangan kad di dalam kotak ni. Okay. Kita tengok lagi. Ni contoh sahaja ya, belum lagi masuk pada. Okay, tulis ruang sampel bagi peristiwa bergabung di bawah. Okay, contoh latihan ya, latihan daripada buku teks ni saya ambil. Okay. Tengok dua buah buku dipilih secara rawak daripada sebuah rak buku yang mengandungi dua buku sejarah. Okay. Ada sejarah. Saya highlight kuning lah sebabnya nak membezakan antara dua ni ya. Okay, sejarah dan juga sejarah. Yellow ni yang saya highlight dengan warna kuning ni dan juga sejarah. Ada dua buku sejarah lah. Okay. Dan sebuah buku geografi serta sebuah buku matematik. Okey. Sekiranya dua buku dipilih. Itu peristiwa bergabung melibatkan dua peristiwa iaitu buku pertama dan buku kedua dipilih daripada rak buku ini. So nyatakan ruang sampel. Okey, so yang pertama adalah sejarah 1 dan sejarah 2. Yang kuning ni saya labelkan sebagai sejarah 1. Okay, yang putih ni sejarah 2. Okay, so kemungkinan buku, dia ambil dua buku sahaja ya daripada rak tu. So kemungkinan sejarah 1 dan sejarah 2. Kemungkinan ya ruang sampel yang akan kita nak create ruang sampel ya, nak cari ruang sampel. Okay. Ataupun sejarah 1 dengan buku geografi. Okay. Ataupun sejarah 1 dengan buku matematik. Okay. Sejarah 2 ataupun sejarah 1. Okay, mungkin ambil yang pertama dia tu sejarah 2. Ambil buku sejarah yang kedua, lepas tu baru ambil buku sejarah yang pertama. Kemungkinan juga. Okay, sebab dia berbeza ya peristiwa tu. Buku ni buku berbeza, bukan buku yang sama. Okay, buku yang berbeza. Okay, ataupun sejarah 2 dengan geografi ataupun sejarah 2 dengan matematik. Okay, geografi dengan sejarah 1. Okay, geografi dengan sejarah 2, geografi dengan matematik. Okay, ini kebarang kalian yang akan matematik dah tak ada matematik 1 ya. Matematik dengan sejarah 1. Okay, matematik dengan sejarah 2 ataupun matematik dengan geografi. So, ini adalah ruang sampel yang akan kita perolehi daripada sampel eksperimen ini. Okay, daripada kejadian ini. Okay, daripada kejadian maksudnya kita ambil dua buku. Okay, boleh faham kelas? Boleh tak? Okay. Kalau faham kita teruskan. Siapa yang tak faham kat sini? Kenapa ada S1, S2, S2, S1? Okay, sebab dia buku yang berbeza ya, bukan buku yang sama. Okay. Ada dua entiti lah, maksudnya satu entiti sejarah 1 dan satu entiti lagi sejarah 2 kat situ. Okay, jantina bagi keluarga yang mempunyai 2 anak. Okay, saya nak
Okay, kita nak tengok ni ya, buku teks. Awak boleh rujuk buku teks awak ah. Kita tengok buku teks masing-masing ada kan buku teks. Okay, saya ambil soalan daripada buku teks juga sebenarnya. Tulis ruang sampel. Okay, jantina anak bagi keluarga. Okay, ni praktiskan diri 9.1A ya. Jantina anak bagi keluarga yang punya 2 anak. So kita tengok kat sini lah. Okay. Jantina anak bagi keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Okay, 2 orang anak. Okay, anak 2 anak ni semestinya anak lelaki atau anak perempuan ya. Kita tak ada gender lain. Hanya 2 tu sahaja. Okay. Selain daripada tu tidak diterima dan tidak diiktiraf. Okay. Walaupun ada segelintir nak wujudkan tapi kita tidak diterima dan tidak diiktiraf dalam masyarakat kita lah. Okay, anak pertama katakanlah okay, ada 2 sahaja Tina, sama ada is a boy or is a girl. Okay, anak lelaki ataupun anak perempuan. Okay, kita tak ada gender yang ketiga. Not identify, tidak diambil kira. Okay, so mungkin kemungkinan anak pertama dia adalah lelaki ataupun perempuan, ataupun kemungkinan anak perempuan. Okay, mungkin anak lelaki ataupun anak perempuan, anak pertama. Okay, sebab ada 2 sahaja kemungkinan tu. Okay, anak kedua sama juga dia punya ni, iaitu lelaki dan juga perempuan juga. Okay, anak kedua. So anak yang lelaki ataupun perempuan. Okay, sekiranya anak pertama lelaki, anak kedua dia lelaki atau perempuan. Okay, sekiranya anak dia perempuan, anak kedua dia lelaki ataupun perempuan. Faham tak kat sini? Okay, so ruang sampel dia, maksudnya ruang sampel, kita tak tahu anak dia lelaki perempuan, kita just nak buat andaian, nak buat kebarang kalian. Okay, ruang sampel dia anak lelaki, kemungkinan anak dia anak pertama lelaki, anak kedua lelaki. Okay, ataupun kemungkinan anak pertama lelaki, anak kedua perempuan. Kita tak tahu anak dia tu lelaki ke perempuan. Dia ada satu keluarga tu dia ada 2 orang anak, kita tak tahu. So kita buat eksperimen berdasarkan kebarang kali uji kajian. Okay, ataupun mungkin anak pertama dia perempuan, okay, anak kedua dia lelaki, ataupun anak pertama dia perempuan, anak kedua dia perempuan. So kebarang kalian tu anak dia mungkin 2 lelaki, atau mungkin anak pertama dia lelaki, anak kedua dia perempuan, atau mungkin anak pertama dia perempuan atau anak dia lelaki, atau kedua-dua anak dia perempuan. Okay, ini peristiwa, 2 peristiwa yang bergabung. Okay, untuk menyatakan. So ini adalah ruang sampel. Ruang sampel ini sangat penting ya. So ada berapa kebarang kalian yang akan berlaku? Ada 4 kebarang kaliannya, iaitu ruang sampelnya ada 4. Okay, ada 4 ruang sampel. Okay, ada 4 kebarang kalian. Okay, kita ni okay, ada soalan tak nak tanya? Clear? Okay, praktiskan diri. Okay, yang ni boleh buat lah, boleh buat sendirilah ya, boleh cuba sendiri ya. Sebiji dadu dan sekeping shilling di lambung, dan ini Azhar dengan Kaiming bermain maksimum 5 set per momentum. Ni Selina sesuai ni jawab ni, Selina ni. Mesti boleh jawab ni. Okay, cubalah jawab nombor 2 dan nombor 3. Tadi 1 dengan 2 dah kita dah bincang tadi. Okay, so sekarang ni kita nak masuk peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okay, kita dah tengok sikit peristiwa bersandar dan peristiwa tak bersandar. Okay, peristiwa A dan peristiwa B ialah peristiwa tak bersandar jika peristiwa A tidak mempengaruhi kejadian B. Okay, bila peristiwa tu peristiwa A berlaku, peristiwa B akan berubah. So dia akan mempengaruhi peristiwa A. Maksudnya peristiwa A berlaku, peristiwa B akan berubah macam tadilah kes yang awal-awal tadi kan. Contoh kat sini tu, maksudnya peristiwa A
tanpa pemulangan dan melibat pengurangan kat sini. Okay, ini peristiwa A kan. Ada 5 kad. Tapi bila peristiwa B dia dah melibatkan pengurangan di situ. Okay, ada pengurangan kad. Maka itu adalah peristiwa bersandar. Okay, contoh tadilah. Okay. Sebaliknya, dua peristiwa A dan B ialah peristiwa bersandar sekiranya peristiwa A mempengaruhi kejadian B. Macam itulah. Okay, dia timbal balik. Vice versa. Okay. Sekiranya peristiwa A atau peristiwa B dia akan mempengaruhi mana-mana peristiwa, so dia akan dikira sebagai peristiwa bersandar. Okay, kita tengok sini ya. Okay, contoh ya. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling ada di lambung 2 kali. Mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling ada di lambung 2 kali. Okey. Lambungan pertama dapat angka, lambungan kedua pun dapat angka juga. Adakah peristiwa kedua ni mempengaruhi peristiwa yang pertama? Adakah bila kita lambung peristiwa pertama, kita lambung shilling, okay, lepas tu dapat angka lambungan pertama. Okay, lambungan kedua, adakah tak boleh dah dapat angka, mesti dapat selain daripada angka? Adakah dia tidak bersandar? Bersandar atau tidak bersandar? Ada tak nak cuba jawab? Mendapat angka 2 kali apabila keping shilling dilambung 2 kali. Adakah ini peristiwa bersandar atau tidak bersandar? Siapa nak jawab? Ali Hussain mendapat angka sebanyak 2 kali apabila sekeping shilling ada dilambung 2 kali. Okey. Siapa nak jawab ni? Ali? Adakah ini peristiwa bersandar atau tidak bersandar? Hello? Senyap je ni? Tidak. Okay. Tidak bersandar ya. Maksudnya tidak efek pun. Okay. Lambungan pertama tidak efek pun kepada lambungan yang kedua. Okay. Mendapat angka dalam lambungan shilling adil dan nombor 4 dalam lambungan dadu adil. Okay. Ini adalah peristiwa bersandar ataupun tidak bersandar. Okay. Mendapat angka dalam lambungan shilling. Baling shilling dapat angka dan baling dadu dapat nombor 4. Adakah ini peristiwa bersandar atau tidak bersandar? Amidala? Adakah ini peristiwa bersandar atau tidak bersandar? Amidala? Tidak bersandar. Okay. Amidala ada ke tak? Amidala Batrisha? Ada. Kenapa senyap? Okay. So ini tidak bersandar ya. Sebab apa? Bila kita lambung shilling, yang lambungan pertama, shilling yang pertama tidak efek pun kepada lambungan dadu yang lambungan kedua iaitu dadu. Okay, alright. Sebatang, mendapat 2 batang pen berwarna sama apabila 2 batang pen dikeluarkan satu demi satu dari bekas yang mengandungi 3 batang pen dan 2 batang pen biru tanpa pemulangan. Okay, adakah ini peristiwa bersandar atau tidak bersandar? Ini bersandar ke tak ni? Bersandar. Okay. Kenapa bersandar? Kerana dia punya bilangan pen di dalam bekas tersebut sudah berkurangan. So bila ambilan pertama dia punya bilangan dia berbeza dengan ambilan yang kedua. Okey, bilangan sampel dia pun makin berkurang sebab apa? Bila dah keluar, so kita tidak pulangkan, so dia punya bilangan dalam bekas tu berkurang. So dia adalah peristiwa bersandar. Okey. Mendapat 2 keping kad yang berhuruf sama apabila 2 keping kad dipilih secara rawak daripada kad berlabel dengan huruf B, A, I, K satu demi satu dengan pemulangan. Maksudnya dipulangkan semula. Okey, dalam kad dalam bekas tu ada 4 keping kad. Okey, dan kad itu ambilan pertama kita ambil huruf B, lepas tu kita pulangkan balik semula huruf B. Ambilan kedua mungkin lagi akan dapat huruf B juga. So maksudnya dia tidak berubah dia punya bilangan dia, so dia adalah tidak bersandar. Okey, boleh faham tak peristiwa bersandar dengan tidak
bersandar. Okay, peristiwa bersandar ni ambilan pertama, okay, sampel, ruang sampel bagi ambilan pertama dan sampel bagi ambilan kedua ni berbeza. Okay, kalau bersandar, kalau tidak bersandar, tidak ada perubahan. Okay, sampel bagi bilangan sampel bagi ambilan pertama dan juga bilangan sampel bagi ambilan kedua tidak berubah. Okay. Okay, yang inilah. Kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tidak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Ini hukum pendaraban kebarangkalian. Jika kebarangkalian A dan B, so kita akan darab kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. So sila tengok sikitlah dia punya formula ini. Okay. Kita tengok contoh. Kebarangkalian bersandar dan tidak bersandar melibatkan dua peristiwa yang bergabung. Okey. Okay, so sekarang ni kita nak membuat dan menentusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, menentusahkan konjektor ni maksudnya dia nak kita confirmkan, mengesahkan, membuktikan kebarangkalian tu sah. Okay, benar. Okay, kebarangkalian tu benar. Okay, contohnya sebuah kotak F mengandungi 7 keping kad berlabel dengan huruf P, A, M, E, R, A, N. Okay, so ada 7 keping kad. Okay, berlabel P, A, M, E, R, A, N. Dan sebuah kotak G mengandungi 5 keping kad yang berlabel dengan huruf nombor 3, 5, 6, 8, 11. Okay. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak F dan kotak B masing-masing. Maksudnya ada dua peristiwa lah. Maksudnya peristiwa pertama mengambil kad daripada kotak F dan peristiwa kedua mengambil kad daripada kotak G. Okay. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okay, kita nak menentusahkan rumus yang tadilah yang kita. Okay, so kita tengok kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap. Okay, kebarangkalian mendapat huruf P dan nombor genap. Maksudnya P, kita tak buatlah senarai sebabnya panjang kalau nak buat senarai. Tapi kalau awak nak cuba boleh buatlah satu-satu. Maksudnya ambil P3, P5, P6, P8. Okay, kebarangkalian pertama P, kebarangkalian kedua kebarangkalian pertama kotak F ambil P, kotak G ambil 3. P5, P6, P8, P11. Okay. Ataupun A3, A5, A6, A8, A11. Okay, ini saya rasa awak dah faham kan nak buat kan. Okay, M kemungkinan ataupun kemungkinan yang kita keluarkan daripada kotak F adalah M, kotak G 3, M5, M6, M8, M11. Okay, itu awak dah, saya rasa awak dah faham cara nak cari kebarangkalian tersebut. Ruang sampel. So daripada ruang sampel yang kita perolehi, kita akan dapatlah huruf P dan nombor genap. Okay, so maksudnya P dan nombor genap. So kita tengok kat sini lah nombor genap ni mana. Nombor genap dia adalah 6 dan 8. So mungkin akan kebarangkalian mendapat P dan nombor genap adalah 2 kebarangkalian dia. Okay, P6 dan juga P8. Kemungkinan daripada kotak F dapat P, dari kotak G dapat 6. Ataupun kebarangkalian daripada kotak F dapat P, kotak G dapat 8. So ada 2 kebarangkalian kat situ. Ni ada 2 ya. Maksudnya ada 2 kebarangkalian. So kita nak membuktikan kebarangkalian tersebut.
Okay, kita gunakan formula ni. Okay, satu ni apa? 1/7. Maksudnya nilai P tu adalah 1 daripada 7 sampel. Okay, ada 1/7. Maksudnya ada P ada 1 saja. Kalau P ada 2, letak 2 lah, 2/7. Kalau P ada 3, 3/7. Tapi sekarang ni P ni ada 1 saja. Maksudnya 1/7. Okay, kalau kita buat kaedah ruang sampel, kita dah dapat dah jawapan dia. Dia adalah P ada 2, maksudnya ada 2 kebarangkalian. So, sekarang ni kita nak membuktikan menggunakan rumus. Okay, membuktikan menggunakan rumus. Okay, soalan yang pertama 1/7 dan nombor genap pula ada 2. Okay, 2 daripada berapa kad? 2 daripada 5 kad. Okay, 2 daripada 5 kad. Maksudnya kita kebarangkalian A, okay, kebarangkalian mengambil huruf P adalah 1/7. Okay, kebarangkalian huruf P adalah 1/7. Okay, kebarangkalian mengambil nombor genap adalah 2/5. So kita darab, dapatlah 2 daripada 35. Okay, 2 daripada 35 ruang sampel. Daripada mana datangnya 35 ni kan? Kalau kita tengok jumlah ruang sampel, kita tengok kad ni ada 7 kan? 7 kad. Yang ni ada 5 kad. So 7 darab 5 jadi 35. Sepatutnya kalau kita buat senarai, kita kena ada 35 ruang sampel. Okay, 35 ruang sampel. Oleh itu, yang ni kita dapat 2. 1 darab 2, 2/35. Maksudnya 2/35. Betul lah. Ini dapat 2. Ini menggunakan rumus kita dapat 2 juga. So maksudnya kita dah mengesahkan rumus ini. Okay. Sama. Bila jawapan yang sama, nilai yang sama, kebarangkalian yang sama, maksudnya kita dah menentukan sahkan rumus ini. Okay. Alright. So maka terbuktilah kedua-dua kaedah menghasilkan jawapan yang sama. Okay, dua-dua kaedah tu maksudnya apa? Maksudnya kalau kita senaraikan semua ruang sampel, so kita akan dapat dua huruf P dan nombor genap. Kalau kita menggunakan formula pun, formula yang diberi tu, formula yang ini, so akan dapat nilai yang sama juga, 2 daripada 35. Itu maksudnya menentusahkan konjektor rumus. Maksudnya kita mengesahkan kebenaran lah. Okay, kita dah tahu benda tu benar, kita mengesahkannya dengan menggunakan rumus. Okay, boleh faham tak? Apa maksud menentusahkan konjektor? Itu maksudnya kita membenarkan rumus kebarangkalian tersebut. Okay, boleh? Boleh teruskan lagi ke? Boleh, alright. Okay, seterusnya yang ini. Praktiskan diri 9.2b. Yang atas ni senang je. Yang ni awak boleh buat Ini awak boleh buat sendiri, ni senang. Okay, saya terus pergi kepada 9.2b dalam buku teks awak. Okay. 2 biji dadu ada di lambung. Okay, yang inilah. Alright. Okay. Dua biji dadu ada yang di lambung. Lengkapkan jadual berikut dengan menulis kesudahan yang mungkin. Okay, so sekarang ni dadu pertama. Okay, ni adalah dadu pertama. Ini balingan kedua. Okay, ni balingan pertama. Ini balingan kedua. So kita buat dalam bentuk gambar rajah macam ni lah. Okay. Okay, kita ambil dadu, baling. Mungkin. Okay, mungkin nombor yang akan keluar adalah nombor 1. Lepas tu kita baling lagi dadu untuk balingan kedua. Kemungkinan juga akan dapat nombor 1. Okay, balingan pertama mungkin dapat 1. Balingan kedua dapat nombor 1. Okay. Atau dia bukan berlaku semua. Kita tak pasti yang mana dia nak berlaku. Kita tak tahu yang mana dia akan yang berlaku. Okay.
So kita buat pula, baling lagi sekali. Okay, baling lagi sekali dapat nombor 2 dan 1. Okay. Ataupun dapat nombor 3 dan 1. Balingan kedua 1. Okay. Ataupun balingan pertama 4, balingan kedua 1. Balingan pertama 5, balingan kedua 1. Okay. Balingan pertama 6, balingan kedua 1. So kita tak tahu lah. Itu dinamakan kebarangkalian. Okay. Okay. Ataupun ni. Balingan pertama 1, balingan kedua 2. Okay. Balingan pertama 2, balingan kedua 2. Maksudnya dapat nombor yang sama. Balingan pertama dengan balingan kedua dapat nombor yang sama. Ataupun 3-2 ataupun 2-5-2. Okay. Faham tak? Cara nak bina gambar rajah jadual. Okay. Nak memenuhi jadual. Okay. Bila soalan tiba-tiba keluar jadual kan. So awak perlu tahu peristiwa pertama dan juga peristiwa kedua. Yang ni peristiwa pertama, yang ni peristiwa kedua. Tengok label lah, kadang-kadang ni peristiwa pertama, ni peristiwa kedua. Okay. Alright, so kita teruskan. Penuhkan semuanya lah. Okay. Ada tak yang tak faham untuk isikan kotak ni? Okay. Balingan pertama 1, balingan kedua 4. Mungkin. Atau mungkin juga kita akan dapat balingan pertama 2 atau balingan kedua 4. Atau mungkin kita akan dapat balingan pertama 3, balingan kedua 4. Atau balingan pertama 4, balingan kedua pun 4. Itu banyak, sangat banyak kan kemungkinan kan. Kiralah ada berapa kemungkinan. Okay, ada berapa kemungkinan. Nak tahu kemungkinan berapa, kita tengok. Dadu ada berapa? Ada 6 kemungkinan kan. Balingan pertama ada 6 kemungkinan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Balingan kedua pun ada 6 kemungkinan juga. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga. Okay. Maksud dadu yang sama. Dadu yang adil. Maksudnya dadu yang adil, maksudnya dadu yang samalah. Tak ada cacat celah. Okay. So berapa? 6 kali 6. So ruang sampel sepatutnya ada 36 ruang sampel. Okay, sepatutnya ada 36. Kalau dapat kurang tu maksud salah lah. Okay, so kita kena senaraikan ni semua ni adalah ruang sampel. Apa dia ruang sampel? Kebarangkalian yang akan berlaku. Okay, kebarangkalian yang akan berlaku. Okay. Nyatakan bilangan sampel dalam eksperimen, so 36 lah. Okay, sepatutnya dapat 36. Tentu sahkan konjektor rumus. Kebarangkalian mendapatkan nombor ganjil dalam dadu pertama dan nombor perdana dalam dadu yang kedua. Okay, dalam dadu yang kedua. Maksudnya balingan pertama dapat nombor ganjil dan balingan kedua dapat nombor perdana. So awak kena carilah mana nombor ganjil. Balingan pertama nombor ganjil. Okay, balingan pertama nombor ganjil. Ni nombor 1, 3, 5. Nombor ganjil ni 1, 3, 5. Okay, tapi balingan kedua nombor 1. 1 ni adakah 1 ni nombor perdana? Adakah 1 nombor perdana? Ali? Kaici? Kaici. Adakah nombor 1 tu nombor perdana atau bukan nombor perdana? Hello? Nombor 1 tu? Okay, 1 ni bukan nombor perdana. Okay, kita tengok ni dan kalau dan maksudnya dua-dua tu kena memenuhi syarat. Okay, dua-dua sebab dan. Kalau atau salah satu kan. Okay, dan. So dan dua-dua tu kena. Okay, so ini nombor 1 ni kita dah buanglah yang ni. Okay. Sebabnya dia bukan nombor perdana. So kita pergi pada nombor perdana itu 2. Okay, so tengok nombor ganjil. Nombor ganjil dia 1, 2, 3, 2, 5, 2. Okay. Tengok kat sini lah. Okay, 1, 2, 3, 2,
5, 2, 1, 3, 3, 3, 5, 3. Okey. Satu ni, ini nombor ganjil, ini nombor perdana. Nombor ganjil, perdana. Nombor ganjil, nombor perdana. Nombor ganjil, nombor perdana. Nombor ganjil, nombor perdana. Okey. Maksudnya dia kena dua-dua ni memenuhi syarat. Sebab apa? Dan. Okey. Kalau atau salah satulah. Okey. So dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, 9 per 36. Okey. 9 per 36. Okey. Dia nak awak tentu konjektor rumus. Maksudnya awak kena tambah lagi lah, kena kira cara rumus. Maksudnya kebarangkalian. Okey, kebarangkalian nombor genap. Okey. Kebarangkalian nombor genap per dengan bilangan sampel darab dengan kebarangkalian nombor perdana darab dengan bilangan sampel. Adakah dapat sama 9 per 36? Boleh tak? Adakah dapat sama 9 per 36? Ni untuk C tentu sahkan konjektor rumus ni, maksudnya awak kena kira menggunakan formula. Okey, tapi ni tak cukup ruang. Okey, awak boleh kira sendiri ya. Nak kira macam mana? Kira kebarangkalian nombor genap. Okey, kira berapa nombor genap. Okey, untuk yang pertama, okey, ambilan pertama nombor genap dan ambilan kedua nombor perdana. Kira satu-satulah. Kira nombor genap ada berapa. Nombor genap ada 3, apa? 1, nombor ganjil kan, ganjil. Nombor ganjil ada 1, 3, 5 per 6. Okey, nombor genap ada 3 per 6. Nombor genap pula, nombor perdana. Okay, nombor perdana 3, 2, 3, 5. Okey, 2, 3, 5 per 6. So boleh kita darab, dia akan jadi berapa? 9 per 36. 3 darab 3 per dengan 6 darab 6. Ni tu saya nak awak kira sendirilah. Okey. Kalau tak faham boleh tanya. Kalau kita guna kaedah sampel ni kita dapat 96. Kalau guna kaedah rumus dapat tak 9 per 36? Maksudnya kita nak mengesahkan konjektor rumus tu dapat tak? Cuba kira sendirilah ya. Kalau tak tahu boleh PM. Okey, kita nak teruskan sebab kita tak banyak masa lagi. Okey, Kamal memilih 2 biji guli secara rawak dari sebuah kotak yang mengandungi 4 biji guli merah, 3 biji guli kuning dan 1 biji guli hijau. Okey, guli pertama dipulangkan ke dalam kotak sebelum guli kedua dipilih. Maksudnya ini adalah peristiwa tidak bersandar. Okey, sebab dipulangkan semula. Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian bahawa kedua-dua biji guli berwarna kuning dipilih dengan menyediakan semua kesudahannya mungkin. Okey. Yang ni pun samalah. Okey. Ini ambilan pertama, ambilan yang kedua. Okey. Kita keluarkan daripada kotak ni. Kotak ni ada 4 biji guli merah, 3 kuning dan 1 hijau. Okey. So ambilan pertama, katakanlah merah pertama. Kat merah kan ada 4 kan. So ada merah 4 lah. Okey. So mungkin akan keluarkan merah pertama, merah pertama. Kita kena letaklah label kan sebab dia ada 4 merah kat situ. Ataupun merah pertama, merah kedua. Okay, so kita buat ni lah. Ini adalah cara untuk mendapatkan ruang sampel ya. Ruang sampel. Selesai masalah kot yang ni kan? Semua faham tak cara nak completekan kotak ni? Okey, yang ni ambil yang pertama dia 3, merah ketiga, ambil yang kedua dia merah pertama. Okey, kita kena buat kaedah kotak ni lah, lebih senang lah. Okey, tapi makan banyak masa pula. Okey, kita pulang lah. Okey, yang penting kita perlu tahu ruang sampel. Okey, ruang sampel ni kita kena perlu tahu. Okey, ruang sampel. Penuhkan dulu kotak-kotak ni. Ambilan pertama, ambilan kedua. Okey, ambilan pertama hijau, ambilan kedua merah. Ambilan pertama hijau, salah label dia ni.
Okay, ni salah. H ya. H dengan M2, okay. Alright. Yang ni pembetulan ya. Ini H dengan M2. Typo. Edit sikit. Itu. Betul. Okay. Okay, kita tengok. Kebarangkalian. Okay, dia kata apa? Tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian bahawa kedua-dua biji guli berwarna kuning dipilih. Okay, so kita tengok dahulu kedua-duanya warna kuning. So ada kuning satu. Okay, kuning. Kuning dan kuning. Ni kuning dan kuning. Kuning satu dan kuning. Maksudnya kuning pertama. Kuning pertama. Maksudnya kita sebab dia dipulangkan semula kan. So bila dipulangkan semula, kemungkinan kita akan ambil nilai yang sama. Okay. Maksudnya kita ambilan pertama kita keluarkan kuning pertama. Okay. Lepas tu kita masukkan semula. Ambilan kedua kemungkinan juga akan keluarkan kuning yang pertama juga. Okay. Sebab kita pulangkan semula. Okay. So ini adalah kebarangkalian. Ataupun mungkin juga kuning yang kedua. Ataupun kuning yang pertama, kuning ketiga, kuning pertama. Okay, kuning kedua, kuning pertama, kuning kedua. Ni kita label kuning 1, 2, 3 lah kan. Sebab ada tiga kuning. Sebenarnya kuning jugalah sebenarnya. Kuning pertama, kuning kedua. Kemungkinan akan juga keluar. Kita ambil kuning yang kedua. Lepas tu untuk ambilan kedua, kita pulangkan kuning yang pertama tadi kan. So kemungkinan kita akan ambil balik kuning yang kedua. Kemungkinan tu ada. Okay, so kita kena senaraikan semua kemungkinan. Okay. So ini kemungkinannya. So ada berapa? Kuning pertama, kuning kedua, kuning satu. Okay, ada banyak kuning lah kan. Kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 9 kemungkinan yang akan dapat kuning. 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so 9 per 64. Okay, 9 per 64. Kebarangkalian dia adalah 9 per 64. Okay, macam mana nak menentusahkan ni? Kita tengoklah bilangan kuning. Macam mana nak menentukan sahkan dia? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. So ada berapa kuning ni? 3. Kebarangkalian kuning 3 per 8. Ambilan pertama kan? Ambilan pertama ambilan pertama ni kalau berdasarkan rumus ya, kebarangkalian kuning darat dengan kebarangkalian kuning juga. Kebarangkalian kuning darat dengan kebarangkalian kuning kan berdasarkan rumus. So kebarangkalian kuning dia adalah 3 per 8. Kan ada 8 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 3 per 8, 3 daripada mana? Kuning ni ada 3. Okay, darat dengan ambilan kedua 3 per 8 juga. Sebab kita pulangkan balik kan, kita pulangkan semula guli pertama dalam kotak. So dia punya kebarangkalian sampel dia tak ada 8. So kita darat lah, 3 darat 3 sama dengan 9 per 8 darat 8, 64. So samalah, okay. Kebarangkalian yang kita dapat melalui eksperimen ruang sampel dan juga rumus ni maksudnya sah, benar lah, maksudnya benar. Kita telah membuktikan dia bahawa dia adalah benar. Sama juga dengan kes tadi lah. Okay, kes yang pertama menggunakan kaedah formula ni.
kebarangkalian A darab dengan kebarangkalian B. Maksudnya kebarangkalian K, ambilan pertama kuning, kebarangkalian ambil kedua pun kuning. Maksudnya 3 per 3, 3 per 8 darab dengan 3 per 8 is 9 per 64. Okay, faham tak? Ada soalan? Okay, ada soalan tak? Tak ada, okay ke? Clear? Ya ke tak ada soalan? Ya betul lah awak, banyak ni saya ni. Okay, so apa yang topik yang kita belajar hari ni? Yang pertama adalah dua peristiwa berlaku, okay? Dua peristiwa gabungan, okay? Peristiwa pertama, peristiwa kedua. Ni pertama, peristiwa kedua, okay? Itu adalah gabungan peristiwa, dua peristiwa. Okay, lepas listening. Okay, ini peristiwa yang anak pertama, peristiwa anak kedua. Okay, maksudnya ada dua peristiwa juga di situ berlaku. Okay, dan juga peristiwa bersandar dan tak bersandar. Ya, ada peristiwa bersandar dan tidak bersandar, iaitu mendapat dia punya ruang sampel dia berubah. Okay, ada peristiwa pertama mempengaruhi peristiwa kedua, ataupun peristiwa kedua mempengaruhi peristiwa pertama. Okay, kita tengok yang itu. Lepas tu menentujesahkan kogita, rumus ni lah. Okay, kita nak sahkan rumus ini. Okay, rumus ni diberi, so kita nak mengesahkan dia, kita membuat ni. Okay, menentusahkan dia, kita mula-mula kita cari menggunakan ruang sampel. Okay, lepas tu kita guna kaedah rumus. Sama tak jawapan? Oh sama, so sama dia sah lah jawapan. So ini pun sama, okay, 9 per 36. Daripada mana 9 per 36 ni? Dikata nombor genap dengan nombor perdana. So nombor genap ada 3 daripada 6, nombor perdana pun ada 3 daripada 6. So 3 per 6 darab dengan 3 per 6 jadi 9 per 36. Okay, yang ni pula sama juga kes dia. Menggunakan dua kaedah, satu kaedah ruang sampel dan satu lagi kita mencari nilai dengan menggunakan menentusahkan rumus tersebut. Okay, so hari ni sampai sini dua, iaitu tiga topik yang itu. Okay, gabungan, bersandar dan juga menentusahkan rumus. Okay, alright. Seterusnya buat latihan lah. Okay, teruskan latihan ni. Hantar kat mana latihan? Hantar GC lah. Okay, 2, 3. 1 dan 2 tadi kita dah bincang. Okay, awak buat yang ketiga ni lah. Okay, ketiga. 2 ni tak payahlah kan? Tak payahlah buat tak? Ke rajin? Rajin menor, tak payahlah buat yang 3 je. Lepas tu yang ini belum lagi tu je lah yang 3 tu, cuba buat dululah. Yang ini boleh agak-agak, yang ni senang je. Yang ni awak baca, yang penting rajin membaca. Okay, yang ni buatlah. Yang ini just nyatakan sahaja peristiwa bersandar atau tidak bersandar. Okay, yang penting rajin membaca. Nak buat tu kena baca lah. Okay, alright. Sekiranya tak ada persoalan, kita akan berhenti di sini. Kita jumpa lagi minggu depan untuk topik tajuk subtopik seterusnya. Kerana hari Rabu ni kita akan adakan ujian. Okay, adakan ujian. Aduh, lupa. Sekejap ya, saya nak